والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 59. Muka surat 59, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 59, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia mereka akan musuh banyak, musuh yang ramai di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia akan mereka yang menerkam akan musuh yang ramai dalam peperangan, orang yang berani. Dan obatnya obat untuk menghilangkan kasih akan dipuji barang yang telah terdahulu pada obat bagi kasih akan kemegahan. Dan iaitu obat bagi kasih akan dipuji barang yang telah terdahulu pada obat bagi kasih akan kemegahan, bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja, kesempurnaan yang dikira-kira saja, kesempurnaan yang disangka-sangka sahaja. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar, maka tiada ada faedah baginya bagi kasih akan dipuji, bahkan rugi semata-mata. Dan lagi obatnya obat untuk menghilangkan kasih akan dipuji, bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan seksanya seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak, musuh ramai di dalam peperangan, supaya dikatakan akan di orang yang berani. Itu contoh kasih akan dipuji. Yang mana suka pujian ini adalah salah satu daripada 3 sebab, salah satu daripada 3 punca yang menimbulkan sifat riak di dalam hati kita. Sekarang bicara sifat kecelaan yang ke-10, iaitu riak. Melakukan amal ibadah untuk dapat manfaat dunia, itu riak. Melakukan amal ibadah untuk dapat manfaat dunia. Contohnya manfaat dunia dipuji.
disanjung oleh orang. Jadi dia pun buat amal ibadah supaya dipuji. Itu di antara sebab punca yang menimbulkan riak adalah kasih akan dipuji. Jadi untuk memelihara hati daripada riak, maka terlebih dahulunya kena tolak dulu 3 perkara yang menyebabkan bagi riak: asih akan dipuji, takut dicela, dan loba akan umpama harta. Tomok akan umpama harta. Umpama harta ni harta, pangkat, kemegahan, kemuliaan, sanjungan. Ni dia tomok nok sangat-sangat kepada harta, pangkat, kedudukan. Ini 3 sebab, 3 punca yang menimbulkan sifat riak di dalam hati. Jadi obat untuk memelihara hati daripada riak adalah kita kena tolak 3 perkara yang menjadi punca kepada riak, untuk dapat kita memelihara hati kita daripada riak. Nak membersih licin hati daripada riak, hati kita orang awam. Nak bersih, nak licin hati daripada riak, selamat yang sebenar-benarnya sampai maqam fana. Di basirah tidak ada melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian pun af'alullah, kalau celaan pun af'alullah. Harta, kedudukan, kemegahan tidak ada di basirah. Ini duduk maqam fana, barulah selamat. Mana selamat hak sebenar-benarnya daripada sifat riak. Sekarang untuk memelihara hati daripada sifat riak, jadi godaan riak ni sepanjang masa. Sebab apa? Sebab apabila dipuji, kita nampak pujian orang. Bila dicela, kita nampak celaan orang. Walahal hakikinya keluar perkataan puji af'alullah, hakikinya keluar perkataan celaan af'alullah. Tapi kita tak nampak af'alullah, kita nampak pujian daripada seseorang, celaan daripada seseorang. Seseorang makhluk tidak ada perbuatan, tapi yang kita nampak di hati kita adalah af'al makhluk, perbuatan makhluk. Jadi hati kita ni masih lagi tidak suci daripada selain daripada Allah. Ini hati kita orang awam. Maka godaan riak akan sentiasa. Maka pembicaraan adalah untuk memelihara hati daripada sifat riak. Nak supaya hati kita ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak membersihkan, nak melicinkan, nak selamat sepenuhnya, tu naik maqam aulia, maqam fana. Tidak ada di basirah mereka melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah, kita apabila orang puji, memang hati kita akan tertarik ke macam mana? Orang puji kita, hati kita tak mana? Tak mana apa? Jarum dok gerak sikit, jarum panggil apa? Jarum. Orang puji kita, jarum tu dok gerak ke? Pandai jarum. Sebaliknya orang cela kita, mana jarum kita tu gerak ke tak? Ke macam mana? Pujian, alhamdulillah, pujian tu datang daripada Allah. Celaan, alhamdulillah, celaan tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana apa? Hati tak kosek langsung, jarum tak gerak langsung. Apa ni? Gitu. Kita tengok harta, tengok pangkat, tengok kemegahan, tengok
kemuliaan. Tengok harta, hati kita dok ni. Ni. Tak kesok sikit pun. Tak tertarik sikit pun. Jarum hati kita tu stabil je. Itu hati orang awam. Nak tolak betul-betul punca riak ni pun tak boleh nak tolak sepenuhnya. Cerita boleh lah, puji sahaja tak lena, duk teringat je. Kena cela sahaja tak lena tidur, duk mikir celaan orang. Faham tak ni? Jadi nak tolak ni bukan tolak sepenuhnya ni, tolak sekadar kita lah. Orang puji, macam mana cara kita nak pelihara hati kita. Orang cela, macam mana kita nak pelihara hati kita. Maknanya tengok umpama harta, pangkat, kedudukan, keduniaan ni, yang orang duduk kejar ni, macam mana kita nak kawal hati kita. Nak kawal, tak dinafikan hati kita akan tertarik dengan pujian. Hati kita akan terasa dengan celaan. Hati kita tertarik dengan harta. Hati kita tertarik dengan kemuliaan, kepujian, ketinggian. Tak dinafikan tu. Tapi macam mana kita nak mengawal? Ni kita akan bicara. Macam mana kita nak mengawal tiga sebab, tiga punca yang menimbulkan riak di hati kita. Ada ni. Sebab tu dalam bab ni, dalam bab pembicaraan sifat kecelaan, sifat kepujian, satu-satu sifat kecelaan, satu-satu sifat kepujian kena faham molek-molek. Kena faham molek-molek. Tak ada ni. Godaan riak sepanjang masa. Kita nak jaga hati kita daripada keikhlasan, nak jaga hati kita pada keikhlasan sepanjang masa. Pada ni hak dalam, hak dalam. Hak zahir tu ringan sikit hak zahirnya. Godaan mata daripada melihat perkara yang diharamkan. Godaan telinga daripada mendengar yang diharamkan. Lidah daripada berkata-kata yang diharamkan. Hak tu ringan sikit, hak tu pun terkadang kitanya tak tahan godaan. Tapi hak tu ringan sikit nak banding dengan hak godaan hati. Sebab apa? Sebab di situlah tepat tujunya. Malaikat mulhim pun tuju di hati. Syaitan waswasun pun tuju di hati. Sebab apa? Sebab hatilah tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat pun tuju di hati, syaitan pun tuju di hati. Jadi sifat hati, sifat kecelaan, sifat hati, sifat kepujian, kita kena faham satu-satu. Bukan setakat habis dah bicara 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang ke-10-nya riak. Nanti masuk pula 10 sifat kepujian dalam kitab Penawar Bagi Hati. Bukan habis-habis gitu. Maknanya kita kena ingat molek satu sifat. Sifat kecelaan dan sifat kepujian. Pada macam mana pula kita nak memelihara hati, nak kawal hati daripada riak. Kita kena bicara bab sebab ataupun punca riak 3 perkara ni. Jadi macam mana kita nak tolak, kita nak kawal hati kita daripada 3 sebab ni. Kasih akan dipuji, takut akan dicela, dan loba akan umpama harta. Ini satu-satu dalam kitab ini Penawar Bagi Hati. Adapun kasih akan dipuji, mana contohnya? Maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak, musuh ramai di dalam peperangan. Dia terkam tu supaya dikata akan dia, akan mereka yang menerkam tadi tu orang yang berani. Itu contoh.
Maknanya ketika peperangan, dialah hak mula-mula sekali ke hadapan, terkam musuh yang ramai, supaya orang kata dianya orang berani. Ini hati masing-masing ni, bukan tengok siapa yang terkam mula-mula. Satu contoh kitab, dia nak suruh orang puji dia berani tu, jangan tomoh gitu. Ada ni, dia terkam ni supaya orang puji dia, supaya orang puji dia. Memang apabila peperangan memanglah kena terkam, takkan duduk diam gitu je. Sebab apa? Sebab musuh akan terkam. Terkam menerkam lah. Tapi dia terkam ni supaya apa ni? Supaya orang puji dia, orang berani. Orang yang syajah, orang berani dianya. Tu dia untuk dipuji. Badak ni, itu contoh. Jadi dalam peperangan pula, jihad yang besar dalam agama, mati dalam peperangan, ketika melawan pihak musuh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mati syahid, syahid ma'rakah. Jadi nak dapat kedudukan yang tinggi ni di sisi Allah, godaan pun cukup tinggi, cukup besar. Dalam peperangan ni nak terkam musuh sampai masa syahid. Dapat kedudukan syahid ini kedudukan yang sangat tinggi. Nak dapat kedudukan ni dalam kena kuat. Bukan nak cerita matlamat mati syahid, matlamat mati syahid, belajar fardu ain malah, wa amal hak sunat-sunat malah. Tu bohong je tu. Tu bohong je. Belajar fardu ain malah, wa BBQ ramai pejuang-pejuang, pemuda-pemuda, pejuang agama. Tapi kuliah fardu ain, berapa ramai pemuda yang ramai pada masa BBQ tu. Tu nak dapat mati syahid. Pada ni nak cerita bab mati syahid ni, dak ceritalah hak mati syahid di kalangan sahabat, dak cerita tu. Ni mati syahid di kalangan tentera-tentera Islam, kedudukan mereka macam mana. Puak-puak mujahidin, pejuang di Palestin, macam mana ilmu mereka, macam mana amal mereka, macam mana qiyamul lail mereka. Pak sekarang nak bicara para sahabat radhiyallahu anhum tu tinggi. Bicara hak tentera-tentera Salahuddin Al-Ayyubi, macam mana? Tu jauh juga. Macam mana pejuang-pejuang di bumi Palestin, macam mana ilmu mereka, macam mana amal ibadah mereka. Itu baru panggil pejuang. Ni belajar fardu ain pun malah, BBQ je ramai, lepas tu nak mati syahid. Ingat apa mati syahid ni? Bukan kata cita-cita tu salah, cita-cita yang sangat besar, cita-cita yang sangat mulia. Cita-cita yang besar ni tangga jalan nak capai cita-cita tu. Ada ni, cita-cita mati syahid, cita-cita yang besar, cita-cita yang mulia. Kita kena ada cita-cita tu. Tapi cita-cita yang besar, cita-cita yang mulia ni tangga nak capai cita-cita yang besar tu. Tangga nak capai cita-cita yang mulia tu. Mana tangga dia? Macam contoh orang yang cita-cita tinggi untuk dapat kejayaan dunia. Macam mana usaha mereka untuk capai cita-cita yang tinggi tu? Belajar mereka macam mana? Usaha mereka tu macam mana nak capai ni? Sebab apa? Sebab cita-cita yang tinggi, matlamat dunia lah. Tapi macam mana tangga untuk capai cita-cita tinggi tu? Malah belajar, malah pergi sekolah, malah baca. Apa tu? Tu contoh. Ni cita-cita agama yang tinggi ni, nak mati syahid, tangganya macam mana? Tangganya macam mana? Orang mati syahid ni, kelebihan dia kita sangat maklum lah.
di alam barzah atas pandangan yang muktamad, yang langsung tidak ada persoalan barzah, dua golongan sahaja, para anbiya, para syuhada. Orang yang sepakat ulama, ini pandangan yang muktamad. Ini pandangan yang muktamad. Para anbiya, para syuhada aja. Orang soleh sekalipun akan kena persoalan barzah, persoalan yang ringan. Tapi tetap kena persoalan barzah. Yang langsung tidak kena persoalan barzah adalah para anbiya, para syuhada. Tingginya syuhada ni. Para anbiya tak kena persoalan barzah, kita maklumlah Nabi. Yang keduanya para syuhada yang tak akan kena persoalan barzah. Orang soleh ke orang yang mati syahid akhirah, mati penyakit, mati taun, mati hari Jumaat, malam Jumaat, yang sentiasa membaca surah Tabarakah, yang sentiasa membaca surah Sajadah, di kalangan siddiqin, di kalangan murabitin, orang yang menjaga sempadan. Pandangan mengatakan lepas ada persoalan barzah, itu bukan pandangan yang muktamad. Yang muktamad golongan-golongan tadi ni kena persoalan barzah, tapi persoalan yang ringan. Bila persoalan yang ringan, lepaslah. Bila lepas, dapatlah nikmat di alam barzah. Persoalan ringan, lepaslah. Tapi kena persoalan yang tak kena persoalan barzah, para anbiya, para syuhada. Itu tingginya badan ni. Orang mati syahid ni dapat bagi syafaat kepada ahli keluarga 70 orang. Ini orang-orang Palestin ni, mereka sangat mengharap kepada syafaat ni. Sebab apa? Di kalangan keluarga mereka memang ada yang mati syahid. Maka mereka sangat mengharap syafaat daripada yang mati syahid itu. Sebab dapat bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Itu kedudukan mati syahid. Dia syahid ma'rakah, syahid dunia dan akhirah. Syahid dunia dan akhirah. Nak dapat kedudukan syahid yang sebenar ni lah. Syahid akhirah tu kita maklumlah, orang mati penyakit, mati taun, mati qawi ke, itu syahid akhirah. Yang setengah pandangan menyatakan lepas daripada soalan barzah. Tapi pandangan yang muktamad, orang yang mati syahid akhirah ni kena persoalan barzah, tapi persoalan yang ringan. Tak kena persoalan barzah, syahid ma'rakah, syahid dunia dan akhirah. Syahid dunia saja, syahid dunia saja, zahirnya dia mati syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tapi riak, nak dapat pujian. Maka akhirahnya saksaan. Hak mati syahid dunia saja ni tidak akan dapat bagi syafaat. Tapi kira zahirnya dia mati syahid lah. Jadi jenazahnya tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Yang kita maklum tu lah. Tapi di sisi akhirahnya dah, dia tidak syahid di sisi akhirah. Pada ni. Ini contohlah, contoh kasih akan dipuji, kasih akan pujian. Ini kasih akan pujian. Seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak, musuh ramai dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Ni contoh nak jauh ni. Macam kita lah. Ni kita buat satu-satu amal ibadah supaya orang puji. Hak dahulu tu riak dengan tubuh badan. Kita menzahirkan kita tu kuruh supaya dipuji bahawa kita ni orang yang zuhud. Hak tu perbicaraan terdahulunya. Kita pakai murah-murah supaya dipuji orang bahawa kita ni orang yang berpaling daripada dunia. Kita bercakap, kita menulis, contohnya menulis dalam FB ni supaya orang kata kita ni orang yang pandai agama. Tu contohnya supaya dipuji.
Itu hati masing-masing. Jangan pula FB dia ni banyak cerita nasihat ni, FB dia ni banyak cerita-cerita agama ni. Ni supaya dipuji dia orang yang berilmu lah ni, orang yang bukan. Ni bicara hati masing-masing. Buat satu-satu perkara supaya dipuji, diangkat. Supaya dipuji, diangkat. Orang yang suka kepada pujian dan kemasyhuran. Orang panggil apa? Orang yang gila glamour. Orang gila glamour artis itu dah pelik lah. Orang agama ni kadang-kadang dalam FB tu nak tunjuk ni macam-macam nak tunjuk. Melangkah ke kuliah agama, balik daripada kuliah agama, duduk sini. Orang pun puji, bagusnya lah. Ni orang yang seperti gila kepada kemasyhuran. Senyap-senyap sudahlah, uzlah. Dah sudah main sangat FB ni. Ada orang nasihat FB ni untuk orang lara, orang agama ni. Sembunyikan, uzlahkan diri kita. Kita sedang belajar, uzlahkan diri. Jangan duduk post dalam FB. Ni contoh orang yang gila kepada pujian, gila kepada kemasyhuran, gila pada glamour. Yang puji pula ramai, terutama sekali orang perempuan. Bukan perempuan masjid ladang lah, perempuan dalam FB tu. Puji yang perempuan banyak puji. Lepas tu kalau Allah dia ni pasal apa orang agama ni? Belajarlah, uzlah. Asingkan diri daripada masyarakat. Fokus pada ilmu, fokus pada amal. Ada ni. Dia lah benda ni bicara hati, tapi hak hati ni akan terselah keluar. Hak hati ni akan terselah keluar. Apa yang ada dalam hati tu, peseng mana, jenis peseng mana. Kalau kata kalau cakap cakap lebih semua, cakap lebih ke diri. Cakap lebih ke diri. Ni orang yang kasih akan dipuji. Ada ni. Dia bila kasih dipuji ni lah, apa yang dilakukan bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya untuk dapat manfaat dunia, iaitu pujian daripada manusia. Dan obat untuk menolak dan mengawal akan kasih akan dipuji ni, barang yang terdahulu pada obat bagi kasih akan kemegahan. Terdahulu sifat kecelaan yang keberapa dahulu, hak kasih akan kemegahan. Sifat kecelaan yang keenam, muka surat 847. Itu sifat kecelaan yang keenam, kasih akan kemegahan. Hubul jah dia panggil, kasih akan kemegahan. Pujian, pangkat, kehormatan, itu kasih akan kemegahan, kasih akan kedudukan. Yang mana kemegahan kedudukan ni sangat-sangat disukai oleh hawa nafsu. Macam mana untuk mengawal diri daripada kasih akan kemegahan? Macam mana obat bagi kasih akan kemegahan? Hak di muka surat 48. Di surat 48 tu. Surat 48 baris yang ke-13 daripada atas tu. Hak perenggang baru tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun, berhimpun daripada ilmu dan amal. Adapun ilmu, maka mengetahui ia seseorang akan segala kebinasaannya yang bersegera dia di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia, dan susah ia pada memelihara kemegahan daripada hilang. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan dengan berubah hati manusia. Ini hak kebinasaan.
Dapat je kemegahan, ketinggian, kemuliaan, ada rezeki lalu dah. Orang rezeki ni pula dia pun akan menyakiti. Kemudian nak pelihara pula ni, takut jatuh kemegahan, kedudukan, kemuliaan ni. Takut nanti hati manusia akan berubah. Dulu duk puji. Nanti kan orang tak puji lagi ke, contohnya. Macam ni mana apa? Untuk menghilangkan kasih akan kemegahan. Ini hadis Muslim 48. Jadi obat untuk menghilangkan kasih akan dipuji, obat barang yang telah terdahulu pada obat bagi kasih akan kemegahan. Dan iaitu didatangkan ringkasan dia, dan iaitu barang yang telah terdahulu pada obat bagi kasih akan kemegahan, bahawa mengetahui ia seseorang akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja. Orang waham, orang sangka baik saja. Orang sangka baik dia pun puji. Orang yang sangka baik ni tahu dak hakikat yang sebenar. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar, sebab orang yang memuji ni dia tak tahu kedudukan seseorang yang sebenar. Dia hanya waham, sangka sahaja, kira-kira sahaja. Tambahan pula, memang kita diperintah zannu bil mu'minina hasanan. Zonglah kamu, sangkalah kamu dengan orang yang beriman akan sangkaan yang baik. Jadi orang puji itu kerana sangkaan sahaja, waham je, bukan sebenar pun. Jadi apabila pujian tu bukan sebenar pun sangkaan, kenapa kita nak kepada pujian? Sepatutnya kita malu dengan pujian tu. Sebab mereka yang memuji tu sangka kita ni insaf diri, kita kenal diri, kita banyak dosa, kita banyak aib, kita banyak sifat-sifat buruk. Orang duk puji-puji tu kira pada zahir jua. Pada ni. Mana pujian tu hanya sangkaan, maka tiada ada faedah baginya bagi pujian, bukan rugi semata-mata. Bukan rugi semata-mata. Jenazah ada siapa dah tau, tapi janji sembahyang lepas isyak ada dah. Janji macam mana? Janji nak sembahyang tu lepas isyak, lepas isyak memang janji gitu dah. Tak apa. Dia kalau tak janji, kita segerakan sembahyang dan segerakan ke perkuburan. Tapi kalau kita janji lepas isyak, kalau kita segerakan, orang mari, oh sudah dah semayang tadi, beritahu semayang lepas isyak. Bandar kita tunggulah ikut yang janji. Mana kalau tidak ada janji, maknanya lepas maghrib, setakat sempat, kita segerakan. Pada kita segerakan hak mayat, hak arwah, kita segerakan. Tapi kalau dah janji lepas isyak, kita ikut janjilah. Sebab ada orang yang akan datang selepas isyak. Kalau dah kita janji lepas isyak, begitulah. Jadi pujian-pujian ni bukan sebenar, itu hanya sangkaan sahaja. Hanya sangkaan. Makna sepatutnya kita malu apabila orang memuji kita. Orang memuji kita ni kerana Allah Ta'ala menutupi keaiban kita. Dosa kita orang tak tahu, aib kita orang tak tahu, sifat buruk di hati kita orang tak tahu. Allah Ta'ala sembunyikan supaya kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Allah sembunyikan, Allah tutup. Tapi sampai di mahsyar, dosa ke, aib ke, sifat buruk di hati kita ke, akan dibentang di padang mahsyar, di mahkamah terbuka di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup atas dunia. Di hari akhirah akan dibuka seluas-luasnya.
melainkan kita segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa keaiban kita ditutup ni lah, orang pun sangka baik dengan kita, orang pun puji bagai-bagai pujian. Tapi kalau kita insaf diri, kita kenal diri, kita akan malu akan diri kita sendiri. Dalam kitab hikam, kitab hikam Ibn Athaillah Sakandari, an-nasu yamdahunaka mimma yazunnun wa anta zaman li nafsik lima ta'lamun. Manusia memuji mereka itu akan kamu daripada barang yang manusia sangka, dan kamu cela akan diri kamu sendiri kerana barang yang kamu ketahui yang ada pada diri kamu sendiri. Orang puji kerana sangkaan, kita insaf diri, kita malu ke diri sebab pujian tu tak betul pun. Tapi apa yang kekurangan di kita, kita tak payahlah beritahu kepada orang. Kita bertaubat dengan Allah. Jangan duk puji kau, saya banyak dosa. Dosa duk ngaku depan orang, saya banyak dosa. Pandai ni. Ini bukan ada satu agama tu mengaku dosa depan orang. Dia masuk dalam bilik tu, dia pun mengaku dosa depan orang, depan hak dia tu lah. Yang hak yang tukang dengar dosa tu lagi banyak dosa, lagi jahat. Ada kita tak ada mengaku dosa depan orang. Orang puji saya banyak dosa, tak payah. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Jadi maknanya kita insaf diri dengan pujian-pujian tu hanyalah zon sangkaan sahaja, zon sangkaan manusia dengan kita. Sebab memang diperintah supaya sangka akan orang beriman dengan sangkaan yang baik. Dan kita hikam juga menyatakan bahawa ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia mereka yang meninggalkan keyakinan akan barang yang ada pada dirinya. Mana yakinlah diri banyak dosa, banyak aib, banyak sifat buruk. Kenapa tinggal hak yakin hak diri dia tu? Kerana zon manusia. Orang puji tu dia zon, dia ambil hak tu. Itu orang zon saja, orang sangka baik kepada kita. Dah kita kenal diri kita kan. Kenapa kita nak tinggal hak kita tahu diri kitanya? Itulah kalau kita tinggal apa yang tahu di sisi kita kerana sangkaan baik daripada manusia yang memuji kita, itulah sejahil-jahil manusia. Kemudian berkaitan dengan pujian ni pula, jangan lupa dahulu sudah membicarakan hak berkaitan dengan kebinasaan lidah dah. Dahulu bicara berkaitan dengan kebinasaan lidah. Antara kebinasaan lidahnya adalah pujian. Antara kebinasaan lidah adalah pujian. Bukan bicara bab kebinasaan lidah. Oh dahulu. Bicara bab kebinasaan lidah ataupun bicara berkaitan dengan loba atas berkata-kata. Loba atas berkata-kata. Dahulu bicara bab kebinasaan pujian. Dulu ada bicara berkaitan dengan kebinasaan lidah. Di antaranya ini memuji. Mana? Ingat tau. Dulu sifat kecelaan, loba atas berkata-kata. Sifat kecelaan, loba atas berkata-kata. Di muka surat 34.
Surat 33 dahulu bicara berkaitan dengan sifat kecelaan, iaitu loba atas berkata-kata. Sebab kita bicara bab lidah dalam kitab Pernah Bagi Hati ni dua tempat. Satunya ketika membicarakan anggota zahir yang 7, ketika membicarakan anggota lidah, didatangkan kebinasaan lidah. Kemudian bila masuk kepada sifat-sifat kecelaan, sifat kecelaan yang kedua adalah loba atas berkata-kata. Itu sifat kecelaan. Maka didatangkanlah hak kebinasaan yang berpunca daripada lidah. Antara kebinasaannya adalah memuji. Tu di Musa 33 tu ada 6 kebinasaan pada memuji. Kitanya mencela, makna kata buruk, kata huduh, kita maklumlah tu dicela pada syarak. Memuji ni kata molek, kata baik. Memuji pun ada 6 kebinasaan. Memuji ni ada 6 kebinasaan. Faham tak ni? Kita mengeji memanglah dilarang pada syarak, itu dicela pada syarak. Memuji ni sebut baik, sebut molek, ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang dipuji dan 2 kebinasaan atas yang memuji. Yang mana ke-6 kebinasaan kena kepada yang memuji. Sebab 4 kebinasaan yang kena pada yang dipuji, mari mana kebinasaan yang dipuji tu? Kerana yang memuji. Jadi ke-6 kebinasaan balik kepada yang memuji. Sebab tu kita nak memuji cermat molek. Sebab kalau yang dipuji tu jadi binasa, yang dipuji tu jadi riak, yang dipuji tu jadi takabur. Contohnya dah ada puji jadi riak dianya. Puji jadi ujub takabur dianya. Maka binasa yang dipuji berbunca daripada pujian orang. Maka kebinasaan yang memuji, kebinasaan juga kepada kebinasaan yang dipuji tadi jadi riak, jadi ujub, jadi takabur, adalah kebinasaan juga kepada yang memuji. Apa tu kata yang memuji kena cermat. Memuji itu sederhana. Jangan puji melambung-lambung. Puji itu jadi kadang-kadang pujian yang berbentuk ta'assub. Tak ada dalam Malaysia ni manusia yang baik. Kalau manusia ni jadi Perdana Menteri, bertuah rakyat Malaysia, dia seorang je Malaysia ni hak baik. Allah dia punya pujian. Dah dia punya baik sangat-sangat. Dia apa-apa pun sederhana. Hak lebih-lebih ni kadang-kadang tersembunyi di sebaliknya perkara yang lain. Pada ni macam kita sama-sama kita lah, hak biasa-biasa tu. Hak nampak baik pelik je dia ni. Baik pelik, pada baik pelik. Ada apa dia ni baik pelik ni? Pada ni hak baik yang sederhana, biasa-biasa. Bukan nampak menonjol kebaikan. Kena berhalus tu. Pandai ni. Sama juga. Tapi bila tertonjol kebaikan, orang pun puji. Puji tu orang lelaki yang dipuji tu. Baik. Kalau dia jadi Perdana Menteri Malaysia, amanlah rakyat Malaysia. Akan ditolong semua orang. Pandai ni. Orang lain tak tolong belaka orang lain ni. Wakil rakyat ke siapa ke, tidur belaka ada awak kerja. Pegawai kerajaan, pegawai kebajikan, tidur belaka dah buat kerja. Punyalah angkat puji orang lelaki ni. Siapa yang paling kuat memuji? Orang perempuan. Suaminya di mana? Jadi memuji kena jaga-jaga. Sebab apa ni? Dan kitab Pernah Bagi Hati ni 6 kecelaan, 6 kebinasaan pada memuji. Jadi orang ni jadi kasih dipuji sebab apa? Sebab sentiasa dapat pujian. Orang pun suka kepada kepujian.
buat apa-apa kebaikan nak kepada pujian. Sebab apa? Sebab orang banyak memuji. Syarak tidak melarang kita memuji, tetapi kena sederhana. Nabi SAW sentiasa memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi sentiasa memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi Nabi pernah melihat sahabat memuji sahabat yang lain. Nabi SAW bersabda, qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah memotong akan leher kawan engkau. Nabi kata, mana apa ni? Engkau telah merosak kawan engkau dengan pujian yang engkau puji itu. Soalnya engkau telah memotong leher kawan engkau. Itu pujian yang dilarang. Tapi Nabi memuji para sahabat. Mana pujian yang sederhana, pujian pun ada juga yang syarak benarkan, dan ada pujian yang disunatkan pada syarak. Ia sunnah Nabi SAW, tapi sederhana. Sederhana pada memuji. Bila memuji lebih-lebih, jadi hati manusia ni, hati manusia, hati yang lemah, dia sangat mudah tertarik kepada pujian. Maka timbullah kasih akan dipuji, maka timbullah sifat riak. Yang dipuji pula, orang puji itu hanya waham, sangka baik sahaja. Sebenar-benarnya kita tahu hakikat diri kita, yang sepatutnya kita malu kerana orang memuji dalam keadaan Allah Ta'ala menutup akan keaiban diri kita. Kasih akan pujian yang bukan sebenarnya tak ada faedah, bukan rugi semata-mata. Dan lagi obatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan seksanya seksa Allah Subhanahu wa seksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk makluman, termasuk yang mengikuti FB, yang meninggal petang tadi, yang insyaAllah kita akan selepas Isya, adalah ayah kepada salah seorang admin FB, Helmi. Ayah pada Helmi, salah seorang admin yang sentiasa merakam kuliah saya, Helmi. Yang meninggal adalah ayah pada Helmi. Jadi kita sama-samalah mendoakan kebaikan dan kebahagiaan kepada arwah dan kepada keluarga arwah. Jadi orang yang sentiasa mengikuti live FB, mereka tahulah Helmi dia perakam sepi tau. Perakam sepi tu Helmi, salah seorang daripada yang banyak berkhidmat untuk rakam kuliah saya. Yang mana mengikuti kuliah di luar tu sama-samalah doakan kepada ayah kepada Helmi, arwah ayah pada Helmi. Wallahu a'lam.